tak planning. Jadi saya mencari nota-nota supaya saya boleh bagi sesuatu bagi ni. Sebab sepatutnya event kita malam hari ni saya nak berjumpa santai sahaja, kan? Tapi sudah dipintas awal oleh Kinida semalam. Siapa yang join semalam, dia buat kejutan untuk saya. Terima kasih yang semalam atas effort Ibi Hanis, Leader Gahas, Masa Leader ML Sum, Leader Fat, Leader Shima, dan lupa ramai-ramai lagi. Terima kasih kepada ni Cikong. Ya. Dia takut untuk kenal. Nakal sikit. Tapi menghiburkan. Okay, kepada semua yang hadir juga semalam dan hari ini. Okay, saya berterima kasih dan saya harap ianya dengan kehadiran saya dengan Bos Jo dan juga kehadiran tim HQ, walaupun kita tak segempak, hanya 2 orang sahaja, tapi kami committed. Kami committed untuk bantu Okey, Najihah seperti yang anda semua tahu, Najihah sudah berada dekat pasaran 5 tahun. Tapi saya bina Najihah ni bukan daripada Najihah semata-mata. Daripada pengalaman saya 11 tahun yang lepas, kan, daripada 2012 lagi. Dan sebelum tu juga bukan daripada bisnes sahaja, tapi saya dibina daripada cikgu-cikgu yang bantu saya, lecturer yang bantu saya. Kalau ikutkan akademik tu jauh lah. Kalau tingkatan tingkatan 3, habis tingkatan 3 saya di sekolah teknik, pertanian Ceno. Siapa tahu? Tak tahu, tak faham. Jadi pertanian ni sekolah yang mengajar. Saya ambil kos pertanian. Saya tak tahulah kenapa saya ambil kos tu. Budak-budak main tulen je. Tapi saya minat lah tentang pertanian. Jadi tingkatan 4 dengan tingkatan 5 saya belajar dekat sekolah tu. Habis tu saya sambung tingkatan 6. Dan saya sambung pula, alhamdulillah rezeki dapat masuk Universiti Malaya. Kos apa? Kos ini persembahan drama. Kenapa drama saya pun tak tahu. Dia kata kebetulannya dia macam bukan apa yang kita nak, apa yang kita kalau ikutkan dulu apa yang impian orang tanya. Impian kita nak jadi apa? Nak jadi apa? Nak jadi cikgu. Kan masa kecil-kecil dulu. Jadi kita tak tahu kos apa yang kita nak belajar, kan. Tapi itulah saya tak ada sebut lah. Bila orang tanya nak jadi apa, jadi cikgu. Walaupun jauh lah daripada cikgu apa-apa yang pengalaman saya menjadi cikgu. Tapi rupanya Allah atur ni cantik lah. Persediaan saya masuk dekat Universiti Malaya, saya belajar juga cara bercakap, cara berintonasi. Cara intonasi suara pun saya belajar. Jadi that's why juga lah kadang kita nak orang mendengar cakap kita tak mudah. Betul tak? Sangat tak mudah. Tapi nak bercakap atas ni pun sangat tak mudah, kan? Saya dulu masalah gemuruh. Saya rasa tak confident. Saya rasa gigi saya sengit. Saya rasa muka saya tak cantik. Saya rasa saya gemuk. Tapi bila proses saya belajar, saya didik diri saya latih diri saya, dan saya berada pula dalam circle yang betul, guru juga yang betul, insya-Allah. Dan sekarang alhamdulillah menjadikan saya. Jadi yang ada dalam ni saya nak, dan barisan key leaders juga. Kalau mereka sebenarnya ada dalam ni, siapa suri rumah? Semua suri rumah. Ada yang bekerja? Ada yang bekerja, masya-Allah, buat kerja. Kan, tapi rata-ratanya adalah suri rumah. Adakah yang bila dengan bisnes lain yang ada dalam tahap datu lah, adakah pakai blazer macam kita? Ada tak? Suri rumah, bila ada meeting macam ni pakai blazer cantik-cantik macam ni, ada? Ada. Dan alhamdulillah pakai cantik-cantik make up. Saya tengok orang kat sini ya, semua cantik-cantik. Manis-manis. Mandak Sabah meja. Apa? Sabah. Semua dari Sabah. Anak jadi Sabah. Ini ketua kami. Mandak Sabah.
Usmanda. Oh, Usmanda. Apa tu Usmanda tu? Usmanda. Gadis Sabah. Gadis. Sebenarnya negeri daerah Sumanda. Danau tu. Oh, Sumatera Sabah. Sumatera. Sumandang Sabah. Sumandang Sabah. Kalau kita orang Kelantan boleh apa? Mek. Boleh kita. Bangga. Orang Kelantan. Mek Kami Kelantan. Sumandang Sabah. Oh, Sumandang Sabah. Kita dah dapat sesuatu. Kan nanti saya nak buat tajuk kunci pula. Okey. Saya bersama Sumandang Sabah. Macam tanya apa? Minum landak ke apa minum? Sumandang ya. Sumandang Sabah. Ingat kalau Kelantan, Mek Kelantan. Kita ada bahasa-bahasa kita. Dan uniknya masing-masing kita berada maksudnya kita boleh lah orang kata kita boleh adapt Sabah dengan Kelantan dengan negeri Pahang kan? Tapi semua boleh bergabung dalam platform Najihah. Masya Allah. Tak, siapa sangka kan? Biasa berpuak-puak. Najihah ni kalau Sabah je. Kalau Pahang je. Kalau Selangor je. Saya tak nak macam tu. Sebab apa? Kita adalah satu rakyat Malaysia. Okey? Walaupun kita berbeza dengan budaya Islam, agama, sosialnya, tapi kita berada dalam satu landasan di mana kita nak bantu diri kita. Kita nak bantu diri kita dulu. Betul tak? Bantu diri kita dulu. Nak ada keuangan yang bagus untuk keluarga kita, anak-anak kita, mak ayah kita. Saya sebenarnya pernah berada dekat situasi saya tak mampu pun nak bagi mak saya duit. Saya RM50 pun tak mampu. Saya percaya ada dalam ni pun sama. Majoriti tak mampu, betul tak? Saya bermula daripada yang tak mampu. Tak mampu nak bagi mak saya RM50 sebulan, tak mampu. Tak konsisten nak bagi, kadang ada duit, kadang tak. Kadang bagi, tak bagi. Macam tu. Tapi saya nak ubah hidup saya. Saya tak nak saya sampai bila-bila saya berada dekat level yang sama. Okey, saya nak juga yang ada dalam ni saya boleh bawa bersama-sama. Jadi lebih daripada saya. Boleh tak? Boleh. InsyaAllah boleh. Bila berada lebih daripada saya sekarang lah. Sebab apa? Sebab saya lepasnya akan lagi tinggi. Kan? Tak mustahil. Sebab apa? Saya tengok mentor ya. Saya tengok dia dah start pergi melancong overseas. Dia dah start pergi tempat-tempat yang best-best. Dia bawa pula kami. Jadi yang ada dalam ni, saya datang kepada anda. Lepas ni, tak mustahil kita akan buat pula kelas tempat lain. Cuba bergerak pula tempat ataupun daerah-daerah lain juga. Ya. Macam semalam, Bohjo semalam di Google. Penduduk sini, dia PA saya kan? Okay, dia kata penduduk sini 134,000. 134,000. Betul. Kan? Itu di Google lah. Okey. Penduduk dekat mana semalam? Kinabatangan 140,000. Okey. Tapi kita kadang kita nak cari orang-orang luar yang tak kenal kita. Sedangkan yang ada dalam ni pun kita tak luki. Tak luki betul-betul. Ini baru ada berapa orang sahaja yang ada dalam ni. Betul tak? Betapa berdosanya kita je yang senang. Kita je yang berada yang boleh pakai mewah-mewah. Dah ada kereta sendiri, dah ada emas, dah pakai cantik-cantik macam ni. Sebenarnya kita patut bantu lagi ramai lagi dekat luar sana. Boleh? Boleh. Kan? Kita bersama juga, bersama. Saya faham macam-macam ada ujian. Tak mudah ya nak sustain. Tak mudah juga nak berada dalam satu brand yang bertahan lama. Sebab pengalaman saya 6 tahun maksimum yang saya boleh pergi. Saya sebelum adanya Najihah, saya adalah stokis kepada produk-produk orang. Sama juga you all yang ada dalam ni.
Okay, stokis daripada produk orang. Tapi apa yang membezakan? Saya tak boleh nak puji diri saya. Tapi apa yang membezakan dulu dengan sekarang adalah macam mana seorang founder tu kan ada, masing-masing adalah founder kepada bisnes masing-masing. Leadership, bina leadership dalam diri. Okay, bina leadership dalam diri, di mana kalau dulu saya maksimum lah, saya boleh dapat income satu bulan tu dalam 2 tahun tu paling tinggi dah tu. Lepas tu dia dah lari, dia tak hilang fokus. Sebab apa? Case leadership. Sedangkan yang kita bawa ni, orang-orang bersama dengan saya ni dah lama, dan kita terpaksa mencari produk-produk lain. Dan saya bawa mereka ni daripada produk-produk lain, gabungan produk-produk lain. EP Hanis tak? Contoh, siapa lagi gabungan produk lain? EP Hanis orang ke? Kan? Mewakili Sabah. Dan sebelum tu, dia bukannya maksudnya kami adalah pesaing. Macam ni pesaing kan? Tapi niat saya nak bantu dia juga. Saya nak bantu di mana saya nampak potensi dia. Kan? Kadang setengah orang ni berdengki. Dia tu buat lesen laju, tak payah cara lah dia. Kejap Kelantan boleh campur-campur sikit? Boleh. Suka macam dia boleh tukar sekejap lagi. Biar dia boleh duduk Kelantan. Saya main duduk sini. Okay. Jadi, proses itulah yang membezakan seseorang, tindakan dia, apa yang dia buat, pemikiran dia. Dia nak ke arah mana. Okay? Dalam poin saya yang saya nak sentuh hari ini adalah 10 masalah di kalangan usahawan. 10 masalah di kalangan usahawan. Buat penontar tu bagus. Okay, bantu remind. Supaya apa? Ilmu bila kita dapat, kita tanam. Okay, tanam dalam kepala otak kita. Dan bila kita baca dan kita ulang. Yang ada dalam Facebook juga, thank you yang siapa yang masuk ialah support tim-tim dekat Sabah. Semoga kebaikan juga berbalik kepada anda. Okey, nombor 1. Apa masalah di kalangan usahawan ni? Okey, nombor 1 adalah personal branding. Personal branding. Apa yang anda faham tentang personal branding? Cuba angkat tangan. Ada satu je mic ya? Ada satu lagi. Satu je. Okey, boleh. Kita nak interaksi. Saya ambil mic. Cik. Anyone, please? Terus. Maju, jangan segan-segan. Cik, apa? Abang Udin. Tes. Nama. Selamat pagi, Madam. Personal branding. Nama dulu dan mana-mana. Nama saya Udin Gabriel, merupakan stokis Najiha, bahagian Feldala. Berumur 37 tahun. Sudah lebih kurang 4 tahun saya dalam Najiha. Najiha, personal branding bagi saya kan, Najiha ini kalau orang kenal Najiha, orang akan kenal saya, yaitu Abang Udin. Itu saya punya personal branding. Kalau Najiha, orang bilang Abang Udin. Itulah personal branding saya. Bagi saya lah, nama saya Abang Udin, dia penjual Najiha. Itulah. Okey, apa yang patut kita buat bila mewakili Abang Udin tadi? Mewakili. Apa yang patut kita buat? Yang patut saya buat, Ya, untuk orang nampak kita menggunakan personal branding. bagi saya kan, kalau orang mau kenal saya yang saya jual Najiha,
contoh lah kan, saya memang selalu bawa ini dalam pocket saya. Itu sebab saya bilang saya sakit kepala. Kalau orang tanya saya sakit kepala, boleh tes? Kau boleh tes ini minyak lah. Ini memang saya selalu bawa sebab saya jenis yang sakit kepala. Jadi bila orang mau kenal saya, memang saya simpan dalam pocket saya punya minyak Najihah. Bagus jawapan tu. Okey, terima kasih Cik Udin. Okey, betul. Isunya personal branding ni, bila kita sendiri pun tak jelas dengan personal branding kita, kan, kita adalah seller kepada Najihah, betul tak? Dekat Facebook, adakah orang tahu kita ni adalah seller kepada Najihah? Adakah kita setiap hari selfie? Dah, kan? Kan yang ada dalam ni saya percaya tak ada lagi kedai, kan? Tak ada lagi yang orang nampak dekat secara fizikal, betul tak? Tapi kedai online kita ni adalah physical class kita, Facebook kita, nama kita, kan? Ada nama kedai, nama Facebook kita. Contohlah, kalau saya Rosliza Haji Aziz, saya punya personal branding. Okay, berbanding dengan brand saya sebenarnya, kekuatan saya tentang personal branding. Di mana-mana yang saya pergi, mereka follow bukan awal-awal tu bukan sebab brand, tapi saya tak nak ianya bergantung kepada brand. Jadi saya tukar kepada Najihah, di mana saya nak nampak Najihah HQ, nak nampak Najihah Brands tu. Okey, bukan bergantung kepada saya. Sebab apa? Saya tak jual diri saya, kan? Yang ada dalam ni pun masing-masing menggunakan brand, betul tak? Kita berada dalam masing-masing menggunakan brand Najihah untuk menjual, contoh, betul tak? Walaupun ada yang menjual produk lain, tapi kita sebenarnya kita nak orang tahu kita ni adalah jual Najihah. Okey, kita kena bagi orang nampak selfie dengan produk Najihah, letaklah dekat muka Facebook kita, ambil video. Okey, tak sama ya. Apa yang HQ bagi, contohlah video testimoni ataupun video yang kita edit berbanding apa hasil yang kita posting dekat media sosial. Okey, even yang ada dalam ni, masuk ni, kelas ni adalah personal branding untuk anda, kan? Masuk dekat Facebook, apa-apa perjalanan bisnes, terutamanya bisnes, masuk dekat Facebook ataupun dekat TikTok. Sekarang ni lajulah dekat TikTok. Kalau siapa yang tak nak berubah kepada TikTok, merugilah. Sebab apa? Bukan dekat Facebook saja kita kuasai, tapi kita kena kuasai semua media sosial. IG, Facebook, mana lagi? Page, Facebook page, kan? Kita ada TikTok, YouTube. Semua tu adalah media sosial yang free, tak perlu bayar pun. Okey, kuasai je semua tu. Letaklah nama kita, ataupun boleh juga letak, kalau sini letak Najihah. Kalau dah orang sini, bila saya tanya Muar tadi, dia kata glamour dah sini, buatlah Najihah lah Datu. Pun boleh juga buat sebagai page. Tapi personal branding itulah yang patut kita buatkan. Sebab masing-masing adalah 5,000 yang ada dalam Facebook tu adalah kawan-kawan kita, saudara mara kita. Kalau kawan-kawan kita pun tak tahu kita jual Najihah, macam mana kita nak bagi tahu orang dekat luar sana kita jual Najihah? Boleh? Okey. Nombor 2. Tidak konsisten buat iklan. Tak konsisten promote, tak konsisten juga bagi orang nampak produk apa yang kita jual. Okey? Setengah orang tu asyik-asyik selfie. Asyik-asyik selfie. Nak jual diri ke? Tak. Betul nak selfie. Nak selfie boleh, kan? Tapi janganlah hari-hari selfie yang 10 posting semua 10 posting selfie. Lepas tu nak menjual, kan? Nak laku produk, nak jual diri. Rasa ke? Okey, tapi kena juga selfie juga. Sebab apa? Ianya adalah personal branding. Selfie, ambil gambar, itu adalah personal branding kita. Kan, setengah orang tu dekat Facebook dia letak nama
apa? Tak nama apa yang pelik-pelik sikit? Harimau Malaya. Lepas tu Sumanda. Siapa Sumanda? Dah ada point dah saya pun cuma saya tak tahu Sumanda tu apa. Tak tahu je. Saya dah dapat point dia. Cewek. Kan? Tiba-tiba letak Sumanda. Sumanda mana? Kan? Wajib kena letak nama sendiri. Kenapa perlu nama sendiri? Sebab orang nak trust tu. Okey? Kalau nama samaran, sebolehnya nama sendiri lah. Masing-masing ada nama, kenapa tak bangga dengan nama sendiri? Ya. Ibu saya, bila mak saya letakkan Rosliza, apalah Rosliza, tak comel, tak boleh. Tapi lepas saya gunakan, saya yakin dengan nama saya, alhamdulillah, Madam Rosliza menjadi sebutan dekat saya. Kan? Allah bagi kita nama yang sangat cantik, sangat unik. Kita tak nak guna. Betul tak? Patut bangga dengan nama yang kita dapat tu. Mak kita bagi yang terbaik dah untuk kita. Okey? Tadi tak konsisten buat iklan lah produk yang kita jual. Okey, kenapa juga antara yang saya share lah, saya tak condemn siapa-siapa yang jual produk banyak ya. Tapi saya adalah daripada yang dulunya jual macam-macam produk. Okey, saya ada kedai kosmetik. Kedai kosmetik yang saya jual macam-macam produk. Saya ada produk e-herb, saya ada produk apa? Dah lupa dah. Produk yang lokal lah terutamanya. Produk juga ada yang produk. Pernah juga saya beli produk tiruan. Bila benda tu viral, saya beli dengan supplier tak betul. Saya kan tamak, nak rugi dulu. Saya pernah laburkan 10,000. Okey, lepas tu kan, saya labur 10,000, minggu depan dia keluar packaging baru. Tak sakit hati kan? Packaging baru yang dia tak cakap pun dekat kita. Jadi bayangkan macam mana dengan duit 10,000 yang kita labur ni. Itu baru satu produk. Produk yang lain pula saya terpaksa. Produk yang saya buat tu produk, saya suka jual ubat. Satu produk saya lebih kurang level EP lah, yang ambil stok dekat tangan 60,000. Okey ke boring saya cerita ni? Adik tak apa. Okey, 60,000 lebih kurang lah. Satu produk saya keluarkan kos RM10,000. Okey, 10,000. Okey, saya memegang 5 ataupun 6 produk yang core. Sebab itulah saya tak nak yang ada dalam ni buat kesilapan yang sama macam saya. Saya pernah masa Najihah ditemukan tahun 2018, saya terpaksa dan saya dipaksa oleh PA dia bakar produk yang saya jual tu 12,000. Produk yang boleh guna lagi, yang expired. Sebab apa? Sebab dia nak selesai fokus dengan Najihah. Ya. Yang ada dalam ni 100, 200, tak, kalau expired dia claim. Faham nak claim, tapi kita promote tak? Betul tak? Itu adalah tindakan. Dan kesalahan saya juga sebab apa? Sebab saya tamak dengan pelbagai produk yang saya nak jual. Okey, buatkan ejen saya keliru. Ejen nak promote yang mana? Tak. Okey, nak promote yang mana? Nak promote yang ni ke? Nak promote yang ni ke? Lepas tu kita sibuk nak cari produk lain yang viral lah. Boleh nak cari produk lain, tapi make sure produk tu adalah founder dia tu founder yang bersungguh, founder yang buat betul-betul. Bukan acah-acah setahun, 2 tahun viral tinggal. Boleh beli kereta, boleh beli rumah, lepas tu tak ada pun jumpa tim macam ni. Betul tak? Sekadar dia je yang kaya. Itu saya dulu. Tapi saya ubah. Jadi saya nampak, itu gap-gap yang bila kita dah dapat sesuatu, kita nak juga bantu juga orang lain juga. Jadi apa benda yang saya buat betul adalah saya fokus kepada Najihah dan menjadikan Najihah sampai 5 tahun dalam pasaran. Bayangkan kalaulah saya masih lagi setahun, 2 tahun dengan produk-produk dulu, saya rasa saya tak sampai ke sini. Saya tak boleh nak bantu lagi, ramai lagi dah. Bayangkanlah kita impact kepada 17,000 ejen dengan pengedar sah Najihah dekat seluruh Malaysia. Tapi 17,000, kita ada 32 juta penduduk
yang kita buat. Tak, yang ada dalam ni hampir 70 orang. 70 orang yang bila bos jual Google tu 130,000. Apa yang kita buat? Betul tak? Apa yang kita buat? Kita tak bagi orang nampak produk kita. Kan, produk kita sangat bagus. Ada yang pening kepala boleh sembuh tanpa makan ubat. Okey, saya kalau demam saya tak makan ubat. Saya ikhtiar je. Pening kepala saya tak makan ubat, saya ikhtiar je luaran juga. Macam mana? Kan? Jadi kita dah tahu produk kita bagus. Kan? Guna apa kopi kita. Kan? Boleh membantu. Saya ada masalah. Ini bukan saya nak overclaim. Saya adalah orang yang ada masalah sembelit yang sangat-sangat teruk. Sangat-sangat teruk. Sampaikan puasi. Jadi saya kan mengandung 6 kali. Kali ke-7 saya kan baru lepas gugur. 7 kali saya mengandung. Jadi tapi seorang tu gugur. Tapi yang lain adalah saya akan mengalami puasa yang sangat teruk sampai berdarah-darah. Sebab dia dah keluar, sebab dia tekan dekat perut kita, dia keluar. Kan? Jadi bila adanya Najihah, bila adanya kopi Najihah membantu kesihatan saya. Sekarang ni dah setiap hari, setiap pagi flash. Betul tak? Betul. Adakah saya overclaim? Sama lah. Betul tak? Sedangkan saya tak pernah masak macam orang lain. Tak. Tapi alhamdulillah. Kan? Walaupun saya tak boleh sekurus orang lain. Kurus sensitif. Tapi saya dapat pujian pagi tadi. Muat kata, betul ke anak 6? Suami tak pernah puji. Anak 6. Lemaslah bos Dah. dia. 36 kamu kiraan dia macam mana? Saya lupa. Pinggang macam mana? Macam mana? 32. Oh, saya ingat ke? Kau ingat pinggang orang lain sudah. Ini ada dalam tu okey ke? Kami sini Maria. Okey. Jadi tadi poin kepada nombor 2 melengek sampai ke saya okey ke? Baru 2 poin, sebanyak lagi poin. Kita nak habis. Ya tadi you orang tak lapar ke? Dah makan dah? Itulah saya tengok orang dia kat sini pukul 7.30 macam 9.30 kat sana. Itulah ratib tengah hari sini. Tapi masalahnya ratib 2-3 orang je masuk. 6 orang madam. Apa? 6 orang masuk. 6 orang daripada Sabah. Kita beda rakit untuk kajian. Siapa yang ada masalah dalam bagus masuk. Siapa yang cakap tu? Leader saya, bukan saya. Kan? Tapi alhamdulillah, dia orang dah sendiri dapat rasa. Tak, kita nak rezeki lebih, tapi kita sendiri pun tak sujud kepada dia. Macam mana dia nak bagi? Ya, Tak, bacaan ratib biasa saya sendiri bila masuk dekat Richwork, saya sendiri tak tahu apa bacaan ratib tu. Tapi bila saya amal dan saya pasang satu rumah, alhamdulillah. Walaupun tak 100, maksudnya macam ni lah, kebergantungan kita kepada dia. Memang kalau tak baca ratib ke apa, kalau nak bagi rezeki tu Allah bagi. Tapi rezeki tu kadang berulang. Saya ada masalah gangguan juga. Gangguan daripada kadang badan rasa berat, rasa ada sesuatu. Jadi bila dok buat macam tu dan dok terangkan apa kebaikan ratib tu sebenarnya untuk mengelakkan kita daripada gangguan-gangguan tu lah. Kita kan peniaga, kan? Macam-macam sihir lah, tak? Betul tak? Daripada benda-benda yang tak bagus, kan? Tapi bila kita berada dalam circle setiap pagi kecuali hari Jumaat lah. Sebab dulu kita buat juga hari Jumaat, tapi kita nak start, kita pun rehat juga. Jadi yang ada dalam ni, kita nak rezeki tu datang. Allah nak bagi kepada yang dia berkehendak. Betul tak? Kalau kita main-main rezeki tak, iklan macam tadi lah, tak konsisten buat iklan, kan? Tak konsisten buat iklan tu kepada kawan-kawan kita, tapi tak konsisten untuk kita minta dengan dia juga. Senjata kita adalah apa? Tahu, doa, kan? Doa, syukur, kan? Mencari juga keberkatan. Kenapa pentingnya keberkatan? Berkat. Ambil keberkatan daripada
daripada suami. Kenapa perlu daripada suami? Sebab dia adalah kerabat hidup kita. Ambil keberkatan juga daripada mak ayah kita. Betul tak? Saya dulu antara anak yang bukan pilihan bagi saya lah. Bila mak saya asyik bebel je. Tak bebel macam mana? Bangun pukul 12 tengah hari. Kan alasannya nak kecil. Oh tu, kalau kita tengok anak kita tidur pukul 12, kan kita bebel. Kan? Dah tak bagi duit dekat dia, bebel lah. Lepas tu saya melabelkan mak saya tak suka saya. Kan sedangkan saya yang patut bertindak. Betul tak? Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah saya keluar daripada situasi itu. Dan bila saya bangun awal pagi, saya boleh sambung tidur. Tapi hari-hari cuti. Tapi sekarang ni saya jaranglah sambung tidur kecuali penat sangat lah. Okay? Macam tu lah. Tak konsisten. Tak konsisten minta doa. Tak konsisten juga berada dalam circle. Kan? Bila orang suruh, ni saya ni daripada Kelantan datang ke sini. Yang hadir ni, ada yang sepatutnya dekat-dekat dengan kawasan ni dah. Datanglah. Betul tak? Sebab saya tak ada alasan untuk saya hadir. Betul tak? Saya on time pula tu datang. Tadi saya masuk awal dah. Tapi saya nak bagi, ialah 2 orang staff kita sahaja yang handle dan dibantu oleh key leaders. Dan dibantu juga oleh semua yang hadir hari ini. Sangat-sangat mudah pengurusan hari ini. Walaupun kita hanya ada 2 orang sahaja. Masya Allah. Tahniah kepada semua. Okey, dah tahu dah poin nombor 2. Saya elaborate lah panjang ke. Okey, nombor 3. Orang tidak tahu apa kegunaan produk kita jual. Apa yang boleh kita bantu mereka dengan produk yang kita jual. Tapi saya rasa utara sikit tadi awal-awal, betul tak? Okey? Kita dah tahu dah produk kita bagus. Tapi kita tak bagi tahu orang tentang kebaikan produk kita. Kita buat live, kan? Boleh tengok tim HQ buat live, kita dah ini pun dia kata manfaat, kan? Bahan mentah yang ada dalam produk, kan? Sebab apa? Sebab kita nak educate pengguna kita, customer kita supaya guna produk kita. Okey? Nombor 4. Sama juga, apakah kita kena bagi tahu juga apakah kelebihan produk kita. Okey? Apa juga kelebihan brand kita, brand Najihah ni berbanding dengan brand-brand lain. Bukan sekadar produk sahaja sangat bagus, tapi kita ada platform yang sangat bagus. Mana ada sesi-sesi macam ni, betul tak? Kan? Tak ada sesi-sesi macam ni dekat sini. Dan dia kata sangat jarang. Bila saya tanya tadi, saya suka observe. Dia kata sangat jarang lah. Dia kata founder Najihah billboard ni sanggup turun dekat lahadan tu. Terkejut dia. Yelah, sebab saya tengok sangat jarang billboard dekat sini. Jadi bila kita naikkan tak menjadi sangat perhatian. Betul tak? Kan? Pertama kali. Masya Allah. Biasa brand-brand yang hebat lah. KFC, ada plus. Nampak? Letak pula muka IP kita. Masya Allah. Sebab apa? Sebab saya memberi kepercayaan kepada dia. Bukan dia sahaja, tapi ada juga di bawah tim-tim lain. Okey, tapi sebab dia bersama dengan saya dah lama. 5 tahun dalam Najihah dan beberapa tahun. Dah 7-8 tahun dah kot. Sekejap lagi kita dengar kenapa dia boleh join saya. Kan? Kenapa boleh dia sampai 7-8 tahun. Apa perubahan dalam hidup dia? Boleh? Boleh. Okey. Setelah saya cepat sikit banyak pula poin ni. Apa dah sikit ni? Awal lagi. Kita makan dulu. Tak ilmu lagi. Tak ilmu lagi. Baguslah, saya suka. Okey, nombor 4. 5 saja je. Okey, nombor 5. Less. Okey. Apa package yang kita tawarkan kepada pengguna? Contohnya,
Okey, kita ada produk dan kita ada juga agent. Kita ada level-level. Kita kena bagi tahu kepada orang dekat luar sana, bukan mereka sebagai pengguna sahaja, tapi mereka boleh bina kerjaya dalam Najihah. Oh, patutnya kita ada cakap pasal visi misi juga tu. Sekejap lagi lah. Okey, sudah faham saya punya point. Okey, nombor seterusnya, nombor 6. Betul? Okey, customer tidak faham. Okey, customer tidak faham dan dia tidak tahu produk mana yang patut dia pilih ataupun demand yang tinggi. Okey? Dia tak tahu. Kita jual, ya, betul? Kepuasan pengguna. Dan kita juga tak bagi tahu kepada pengguna kita apa dalam Najah ni ada berapa layer. Kita boleh bina kerjaya bukan kepada end user sahaja, tapi kita boleh bina mereka ni menjadi tim-tim kita. Okey? Okey, seterusnya, tidak faham sasaran pasaran. Tak faham macam mana nak uruskan stok. Okey, nak uruskan kos, nak uruskan juga production. Tak faham. Okey? Okey, macam ni. Tak urus. Kita ada target kita lah. Contohlah yang ada dalam ni, mostlynya adalah suri rumah, betul tak? Okey, kita tak bagi tahu suri rumah ni dengan Najihah dia boleh bina kerjaya dalam Najihah. Kita tak bagi tahu macam mana. Adakah mereka patut tahu? Mestilah patut, betul tak? Sebab apa? Bukan sekadar produk sahaja, tapi kita nak mereka ni tahu Najihah ni boleh kembangkan lagi. Okey? Okey, tak faham. Tak faham dengan sasaran pasaran. Okey, nombor seterusnya. Okey, tak faham bagaimana nak besarkan bisnes ni kepada yang lebih besar. Okey? Tak faham. Okey, kenapa dulu saya nak cerita sikit lah. Saya macam ni, saya antara orang yang saya tak mementingkan sangat tentang naik kereta yang besar, laju ke apa, contoh Ferrari. Kan saya boleh je, betul tak? Sebab apa? Sebab saya kos habiskan untuk billboard, untuk radio. Dan saya tak perlu ada kos-kos yang jumpa tim macam ni. Tapi saya nak tim saya tahu saya buat bukan untuk saya. Saya bukan buat untuk kepentingan saya. Perlu juga, saya ada juga untuk diri saya. Saya allocate juga untuk diri saya. Tapi tak sepenuhnya untuk diri saya. Sebab apa? Kalaulah saya sudah selesa, saya nak bantu ramai lagi yang ada dalam sekeliling saya pun selesa macam saya. Selesa macam stokis-stokis yang ada dalam ni. Buat sale 5,000, betul tak? Buat sale 10,000. Jadi selesa. Kan? Nak ada income sendiri, tak bergantung dengan suami. Tanya kepada Cik Udin, satu-satunya wakil lelaki. Kan? Masya Allah. Kan? Jadi suara rumah. Kan? Cik Udin bekerja. Tidak bekerja, fokus dengan Najihah. Ada lagi produk? Ada bisnis lain. Ada kedai. Oh, ada kedai. Alhamdulillah. Okey, terima kasih hadir. Okey, jadi seterusnya, bisnes lah maksudnya. Bagus. Tapi saya nak tanya lah, adakah yang Cik Udin jual dia turun macam ni? Founder-founder lain dia turun tak macam ni? Ada tak? Saya buat bisnes yang maksudnya yang online punya kan. Najihah sama Takowi sama
Oh, brand antarabangsa lah. Ya. Najihah ni antara 3 level. Lokal. Dipilih lah. Ya. Masya Allah. Sekarang ada kedai macam mana? Kedai? Kedai yang kedai saya itu kedai gambar. Abang Udin berdiri. Kedai gambar. Saya tak faham. Tak apa. Brand tak apa. Najihah. Lepas tu ada Lepas kena tu gambar. Dia semua. MW tak apa. MMG. Saya punya kedai itu kedai gambar. Oh, kedai gambar. Tapi maksudnya ada vendor kan. Oh. Jadi saya kasih masuk lah maksudnya yang kalau yang produk macam Najihah, itu saya ada Facebook sendiri lah. Oh, ada separate lah. Iya, kalau macam Kapolri pun dia ada Facebook sendiri. Saya pegang 4 Facebook. Masya Allah. Tapi saya fokus semua lah. Sebab kenapa saya sayang ini Najihah? Sebab saya suka antar di vendors. Kebanyakan di Lahada tuh saya punya vendor lah. Saya simpan di vendor. Bagus. Kan? Duduk lagi. Kita boleh flurry. Kan? Sebab 4 tahun ya berada dekat Lahada tu, berada juga nak memegang beberapa brand, sangat tak mudah. Macam mana handle tu? Kalau Najihah, sebab Mami Shima kan saya punya leader. Okay. Dia salah seorang leader yang sabar. Leader yang sabar. Walaupun macam mana kan, dia tidak pernah paksa saya. Walaupun saya banyak jual produk lain, tapi dia tidak pernah paksa saya dan dia selalu bantu saya. Itu yang saya sayang dengan Masih terbaik. saya tidak puji dia lah, tapi sebenarnya bukan maksud dia kita puji itu kita mau kasih kembang tidak, tapi keikhlasan itu kita dapat macam yang silakan niatkan. Saya bukan muslim, saya non muslim. Saya non muslim. Itulah Mami Shima selalu tanya saya, kenapa kau masih bertahan dengan Najihah? Sebab ada sebab dia yang saya masih bertahan dengan Najihah. Salah satunya kan manfaat dia dengan untuk kedua ibu bapak saya. Itu yang buat saya masih lagi dengan Najihah. Walaupun saya di Felda setiap bulan 2 kali saya akan round ini saya punya vendor lah. Round vendor. Lebih kurang 12 kah 10 vendor. Masya Allah. Okey, dalam perniagaan ni dah berapa lama? Sebelum ni, sebelum jumpa Najihah, apa produknya? Tupperware dengan sebelum ni saya jamu susuk darah ini kawan. Sebenarnya kami dulu saya fokus kepada jamu susuk darah. Ada Kawan bukti. yang baik, dia ajak orang-orang dia lah. Sebenarnya jamu susuk darah itu memang pertama saya punya bisnis online. Baru saya tukar kepada Tupperware dan MMG lah, minyak urut modern. Baru setelah saya jumpa Najihah, sebab sebenarnya saya follow dengan Ipi Hanis begitu, tapi saya punya Facebook tuh hilang. Saya search, saya jumpa Mami Shima, jadi saya kenal Mami Shima. Time itu COVID lagi, dia yang selalu atur saya punya stok. Masya Allah. Terbaik Pak. Itulah perjalanan saya dengan Berapa tahun berniaga? dari start saya 20 tahun begitu. Tapi bertukar-tukar macam Madam bilang lah, tukar sebab tidak boleh jadi founder. Okey, adakah Ibi Hanis founder? Tidak. Nampak result dia betul? Ya betul. Kan? Yang betul-betul fokus, dia hanya ambil masa beberapa tahun sahaja untuk dia jadi macam sekarang. Dia juga antara orang kuat dekat sini. Ya. Yang ada dalam ni pun tak mustahil dia. Betul, Allah. Sangat tak mustahil. Okey? Sebab apa? Pengalaman 20 tahun tu ya Allah. Saya sendiri pun 20 tahun
Maksudnya daripada dulu lagi kan? Daripada umur berapa kalau berniaga? Umur saya 20 tahun Madam. Yang saya start bisnis online lah. 20 tahun berniaga online. Sebab dulu kan sebelum itu banyaklah bisnis macam. Memang saya suka bisnis. Sebab saya mau ubah hidup saya lah. Ibu bapak saya bukan senang, orang yang senang. Jadi kenapa saya perlu buat bisnis? Dan salah satunya saya anak sulung. Masya Allah. Jadi saya perlu bantu keluar daripada kemiskinan. Kita tidak miskin juga, cuma kita mau lebih. Kan dulu saya jalan kaki, tapi setelah kita buat bisnis, saya boleh beli kereta sendiri. Lepas ni nak lagi kereta lagi bagus, betul tak? Nak ada kereta import pula, tak mustahil, betul tak? Saya dulu sama je. Saya dulu daripada kereta dulu lah. Kereta saya tak ada kereta saya sendiri, tapi kereta Bojo lah. Alza. Sebelum tu kereta Honda. Saya bagi tahu dekat Bojo, Honda buruk. Honda buruk. Di ICM dah ada pengakuan ni, Mbak. Di ICM. Masalahnya saya bawa pergi ke kelas terbakar. Yelah, mana mampu sebelum ni. Mana mampu gaji RM1,500 duduk dekat KL. Kan? RM1,500 duduk, 1,500 ke 1,000 duduk dekat KL. Nak bayar rumah lagi, nak bayar kereta lagi, sekolah lagi. Saya gunakan duit PTPTN saya. Waktu saya dah kahwin ya, saya gunakan duit PTPTN saya untuk beli peti ais, untuk beli mesin basuh. Sedangkan duit tu patut saya guna untuk belanja belajar saya. Saya gunakan duit hantaran. Waktu tu saya ingat saya 5,000. Saya tambah duit sendiri lagi 1,000. Booking dulu masa tu nak buat 3K nak pakai mat. Sabar. Okey. Masa bertunang dulu dah bertunang. Saya nak beli motor, Bojo bagi duit deposit 1,000. Tambahanlah kepada 1,000 saya dah keluar modal. Bagus. Bagus. Depo awal-awal ya, bertunang dah deposit nak hantaran dah. Jadi bila dia bagi saya 5,000 tambahan, jadi hantaran saya 6,000 lah. Jadi duit yang hantaran tu setengah orang dia beli emas, betul tak? Beli emas, beli apa-apa yang ni lah. Tapi apa yang saya beli? Siapa yang tahu apa yang saya beli? Bukan, minum cakap tadi. Apa? Itu duit PTPN. Duit hantaran tadi. Duit motor tadi saya hasil saya bekerja kilang. Saya dulu sebenarnya adalah pekerja kilang sebelum saya masuk belajar. Tak tahu. Adil pun tak tahu. Katil. Mau kawin kan? Katil saya dekat rumah saya tak ada katil. Kat rumah saya pun saya dulu, saya tak ada katil. Saya hanya tidur bertilamkan toto sahaja. Ya. Sama kita. Sama. Kadang-kadang sempurna satu tak mampu berdiri. Betul. Tapi masalahnya cikgu dengan pasangan yang mana? Belum. Ada di SQ kan? Itu pun nak bawa. Aku banyak kata. Hai, suka dia nak. Suka. Tengok dia book dekat ramai orang. Berani. Okey. Apa yang saya beli adalah, masa tu kan saya belajar. Okey, saya beli laptop. Saya beli laptop. Saya tak beli emas. Saya tak beli apa-apa yang benda-benda yang ke arah material. Tapi saya beli mengikut keperluan saya. Okey, dan saya juga beli barang-barang. Saya bantu Bojo lah beli barang rumah macam mesin basuh semua tu lah.
Dan pernah juga awal-awal dulu bos dia bagi sebulan kepada saya RM300. RM300 dan dia bagi duit asing untuk beli barang dapur. Tapi saya diboros. Tak sampai sebulan saya habiskan. Boros. Kan? Make up saya dah berapa? Kan? Perempuan. Perfume lagi. Dah eyeshadow lagi. Kan? Lipstick lagi. Nampak tak? Itu baru make up. Belum lagi baju. Belum lagi minyak Lepas tu apa yang jadi, bos tu tak bagi dah lepas tu. Untuk barang belanja. Dia pegang sendiri untuk barang belanja dapur. Tapi duit bulanan tu dia bagilah untuk saya belanja pergi ke U masa tu. Okey, berbalik kepada kereta yang terbakar tadi. Kereta saya terbakar masa tu baru kahwin. Dia kata, ikut saya lah. Dia dah beli kereta. Wow. Saya pun tanyalah kereta apa. Dia nak buat kejutan lah kepada saya. Dia kata kereta Honda. Balik-balik je Honda macam ni. Honda yang zaman dulu punya Honda. Tak sakit hati gitu. Dalam keputusan yang besar yang nak beli kereta, nak buat surprise lah kepada dia. Honda. Zaman berapa Honda tu tahu? Tapi mewah dah masa tu kan. Naik kereta tu pun masa daripada tak ada apa-apa, betul tak? Tapi menyusahkan saya lah. Kan? Tapi proses tu lah saya hargai. Kan? Tapi saya nampak yang ada dalam ni. Okey, dekat Lahad Ratu ya, saya nampak sangat jarang ya kereta yang biasa-biasa. Maksudnya kereta yang buruk. Tak ada. Tak ada. Semua dah nampak kereta baru-baru. Ada medal ditapung. Saya waktu medal, saya takut kereta saya. Kalau Cina naik itu kita pinjam. Oh ya ke? Tak, saya tengok atas jalan raya ya. Walaupun kereta tempatan, tapi semuanya baru-baru. Kan? Kalau tempat saya masih lagi ada kereta-kereta lama tau. Kan, kereta-kereta, tapi tak nampak lah perubahan. Maksudnya orang ada duit lah tu. Buat tu. Ada duit lebih. Kan? Maksud tu saya balik kepada saya tadi. Terbakar. Jadi buatkan saya terpaksa minta bocor tukarlah kereta dan saya planning untuk dia. Kenapa terbakar? Buruk? Lama. Bayangkan pagi saya kan belajar dekat universiti. Daripada pagi perjalanan dalam sejam setengah. Lepas tu balik pula sejam setengah. Ya, hari-hari panas. Minum lupa dia cek air. Minum dan isi air selalu. Radiator. Panas kan? Tak tahulah bab dalam tu. Lepas tu yang terjadi, masa tu jam dekat KL pukul saya habis kelas dalam pukul 5 pukul 6. Jam kereta tu terbakar. Saya duduk setel lagi, kereta terbakar terasap depan, saya berhenti kat depan. Saya berhenti nak kat tepi. Lepas tu bas yang lalu, "Kak, keluar, kereta terbakar." Saya relax je. Saya tak tahu lah sampai boleh terbakar. Tapi dia kata dah berasap tu, keluar. Mulai saya keluar. Jadi daripada itulah yang saya kata saya tak nak jadi macam ni. Saya tak nak hidup saya macam ni. Saya nak anak-anak, takkanlah kalau saya seorang okey. Bayangkanlah kalau ada anak-anak kita dalam tu berpanasnya nak tunggu orangnya. Dan nasib baik saya ada kawan dan saya panggil bos tu juga. Waktu tu bos tu dah dia nak pergi pun dia bawa habis kerja, dia tengok lah. Tapi proses itulah yang buatkan saya nak ubah hidup saya. Saya tak nak hidup yang macam dulu. Saya pernah juga makan nasi kerabu. Kan, nasi kerabu bergaduh bab nak beli nasi kerabu, tak ada duit. Duit dalam poket RM5. Nasi kerabu sekarang berapa, betul tak? Kan tak ada duit. Kan? Dapat satu je. Tapi sekarang saya tengok mahal dah RM7 kan? RM5 nak beli apa? Kan? Tapi itulah yang buatkan saya plan. Kalau saya tak plan untuk keluarga saya,
suami dia mencari rezeki, betul tak? Dia tak sempat nak fikir macam kita orang perempuan duduk kat rumah. Betul. Kita plan hidup. Dan waktu tu juga saya beli kereta. Saya plan nak kereta Persona masa tu. Lepas tu bila sampai dekat showroom, saya tukar fikiran. Saya kata kereta Alza tu paling baru keluar, comel lah waktu tu, jadi latest. Jadi saya kata, target saya nak pergi beli Persona, tapi pergi beli Alza. Sebab saya nampak, kalau saya beli Persona dah lama orang guna. Yang Alza ni model baru, tak ada orang lagi boleh guna. Jadi saya cuba bocor apply, dan alhamdulillah rezeki dapat. Dan gunakan duit tu, panjanglah cerita. Guna duit juga. Saya juga dalam waktu yang sama, saya beli rumah